Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini di satu rancangan talk show Salwa, menghulur kasih berkongsi rasa melalui bakul kasih Ramadan tahun 1442 Hijrah. Para penonton yang dirahmati sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, bersegeralah bersedekah kerana bala bencana tidak pernah mampu mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala bencana dan yang paling ringan ialah penyakit kusta dan kelopak. Riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Melihat kepada kepentingan infak dan sedekah yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, Pertubuhan Salwa Malaysia pada tahun ini mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu untuk seluruh masyarakat rakyat Malaysia pada hari ini yang sedang bergelut dan berdepan dengan pandemik COVID-19. Tambahan pula kita sekarang sedang berada di dalam suasana Ramadan dan hari ini sudah 28 Ramadan. Jadi kami telah memulakan satu kempen iaitu Bakul Kasih Ramadan, di mana bakul ini, projek ini dicetuskan atas rasa kasih sayang dan keprihatinan terhadap jiran, tetangga, sahabat, keluarga dan sanak saudara seagama, melihat kepada suasana yang kita hadapi sekarang. Untuk makluman semua, Pertubuhan Salwa Malaysia adalah pertubuhan wanita Islam yang telah beroperasi di seluruh negara semenjak tahun 2010 lagi. Salwa, keahlian salwa kini telah melebihi 2,000 orang dan meletakkan kita sebagai salah satu organisasi rujukan masyarakat terutama dalam bidang kemanusiaan dan bantuan masyarakat. Jadi bersama kita pada hari ini adalah dua orang panel, iaitu Dr. Nur Izura Uzir selaku pengerusi Pertubuhan Salwa Malaysia dan juga Puan Nur Aizan Ismail, naib pengerusi Pertubuhan Salwa Malaysia yang merangkap pengarah kempen Bakul Kasih Ramadan. Selamat datang Dr. Nur Izura dan Puan Nur Aizan ke rancangan kita hari ini. Jadi untuk yang pertamanya, kita mahu mendengar sedikit daripada pengerusi Pertubuhan Salwa Malaysia mengenai apa sebenarnya Bakul Kasih Ramadan ini dan bagaimana ia boleh memanfaatkan masyarakat kita. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam Ramadan Karim. Terima kasih Puan Latifah Ulfa yang juga merupakan setiausaha Pertubuhan Salwa Malaysia selaku moderator pada program kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah menjalani ibadah puasa bulan Ramadan sudah 27 hari dan kita berada di penghujung Ramadan ini dan alhamdulillah
sebagaimana yang disebut oleh Puan Latifah, bakul program Bakul Kasih Ramadan ini telah berjalan sejak sebelum Ramadan lagi. Kita telah mulakan kempen ini untuk mengumpul dana untuk membantu mereka-mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Bukan ialah pandemik itu kerana kalau kita nak kata bukan hanya kerana pandemik, tetapi pandemik itu telah memberi kesan kepada semua, ya, semua masyarakat. Bukan sahaja di Malaysia tetapi juga masyarakat global. Jadi ini antara sedikit sebanyak yang kita dapat kita cuba laksanakan, kita cuba usahakan, ya, sebagai sebuah NGO wanita Islam. Kita cuba memberi bantuan kepada sahabat-sahabat kita, saudara seagama kita yang di luar sana yang memerlukan. Sebenarnya usaha Salwa ni untuk bantuan di bawah apa yang kita panggil teras, yang kita panggil sebagai Salwa Prihatin, sahabat Salwa, ya, yang juga membawa tema Salwa Prihatin itu, yang kita prihatin dengan kita kata apa, cabaran, ya, yang dugaan yang dilalui oleh semua pihak, sahabat-sahabat kita di luar sana, jiran-jiran kita, ya, keluarga kita di luar sana. Dan ianya telah pun ada menjadi kita kata apa, ya, aktiviti Salwa yang konsisten, ya, sejak penubuhan Salwa, penubuhan Salwa sejak tahun 2015 dan kemudian didaftarkan pada tahun 2018. Ini antara aktiviti konsisten Salwa, ya, dalam kita membantu, ya, melalui keprihatinan kita membantu masyarakat di luar sana. Selain daripada aktiviti-aktiviti Salwa yang lain, ya, seperti program-program pembangunan keluarga, ya, program pembangunan masyarakat, mengangkat martabat wanita, mencerdaskan umat melalui program-program keilmuan, ya, program dan pelbagai program. Misal kata untuk bulan Ramadan kali ini juga Salwa telah melaksanakan program satu hari satu tadabbur, ya, sebagai perkongsian ilmu juga untuk kita dikongsikan dalam sepanjang bulan Ramadan. Dan sebelum-sebelum ini pun program-program seperti Bicara Salwa, Bicara Keluarga juga telah dilaksanakan. Dan antara program Salwa yang kita kata apa, yang agak intensif telah kita lancarkan sejak tahun 2017 adalah program kempen Sekeluarga Tolak Pornografi. Ini juga adalah program untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya pornografi dan bahaya ancaman media sosial, ancaman-ancaman di luar sana yang boleh membawa kepada masalah-masalah kita kata masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Jadi ini antara program Salwa. Jadi di samping program-program sebegitu, sebagaimana yang saya sebut tadi, program konsisten adalah yang untuk kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Jadi sejak PKP tahun lepas, Salwa telah berusaha juga membuat kutipan dana untuk membantu frontliners kita, ya, petugas barisan hadapan, dengan membantu kita menyumbang PPE, menyumbang kit. Kita juga berkolaborasi dengan pertubuhan Persatuan Taska Negeri Selangor, ya, untuk kita membawa membantu dengan sukarelawan, juga membantu dengan bantuan keuangan, membantu frontliners di luar sana, khususnya dari segi kebajikan anak-anak mereka, ya, memberi kita kata apa, jagaan, ya, childcare untuk anak-anak petugas barisan hadapan ini pada tahun lepas, ya, 2020. Dan selain itu juga kutipan-kutipan dana bantuan untuk golongan yang memerlukan, ya, tidak ditinggalkan, dengan dapur Salwa yang telah dilaksanakan pada tahun lepas, membantu golongan yang memerlukan bantuan-bantuan untuk mangsa banjir, bantuan untuk mangsa-mangsa yang ditimpa musibah bencana alam juga. Ini antara projek-projek Salwa, malah bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara, di mana kita telah berjaya mengumpulkan dana, bukan dana daripada Salwa tapi daripada masyarakat, ya. Salwa menguruskan kita kata apa, melancarkan
kutipan dana untuk membantu pelarian di Syria, ya, misal kata di kamp-kamp pelarian, ya, kita mengumpul dana, dan juga mangsa gempa bumi di Palu, Indonesia, di Medan, ya, dan sebagainya. Jadi itu di luar negara, di dalam negara juga pelbagai bantuan yang telah kita laksanakan. Baik, berbalik kepada Bakul Kasih Ramadan, kita teruskan lagi, ya, untuk tahun ini Bakul Kasih Ramadan Salwa 2021 ini yang mensasarkan 3,000 keluarga, ya, yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bagaimana kita tahu pandemik ini telah memberi kesan kepada semua kita, ya. Kesan dari segi ekonomi, kesan dari segi kesejahteraan masyarakat, ya, kesejahteraan mental, kesihatan, apatah lagi kan, dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa dengan kesan, ya, terhadap ekonomi ini ramai ataupun banyak keluarga yang terjejas di luar sana, maka perlu kita bantu sedikit sebanyak, sebagaimana dikatakan, ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka inilah antara motivasi, ya, yang memacu semangat untuk selalu melancarkan program ini dengan di bawah pengarahannya Puan Pengarah, iaitu Puan Hajah Nur Aizan sendiri, yang beliau akan ceritakan tentang lebih detail tentang kempen Bakul Kasih Ramadan ini. Dan kita lihat bahawa Salwa telah mendapat banyak permohonan bantuan daripada mereka yang memerlukan semenjak pandemik ini, dan kita telah mengenal pasti, ya, 3,000 keluarga yang terjejas, keluarga yang kehilangan pendapatan, guru-guru tadika, guru-guru swasta, golongan asnaf, dan juga golongan B40. Jadi ini sedikit sebanyak yang kita cuba bantu, dan kita salurkan ke seluruh negara, ya, kerana kita melalui salwa di cawangan di negeri-negeri, kita salurkan bantuan-bantuan ini. InsyaAllah, alhamdulillah, banyak yang telah disalurkan. Dan ini saya kira akan dikongsi dengan lebih terperinci oleh Puan Aizan sebentar lagi. Dan Salwa juga berpegang teguh dengan seruan daripada surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya pahala ganjaran yang akan diberi kepada orang yang memberi sedekah. Dan kita yakin bahawa tidak akan jatuh miskin orang yang bersedekah ini. Ya, tidak akan jatuh miskin kerana Allah telah menjanjikan ganjarannya di akhirat nanti, insya-Allah, ya, untuk kita. Dan juga sebagaimana yang disebut dalam surah As-Saff ayat 10, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya, ya, iaitu kamu beriman, ayat ke-11, ya, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui mengenai hakikat sebenarnya. Ini antara janji Allah, dan ayat-ayat seterusnya juga Allah telah menjanjikan bahawa Allah akan mengampunkan dosa, memasukkan kita ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan di dalam tempat-tempat yang baik dalam syurga Adnin. Dan itulah kemenangan yang besar. Maka di sini sebenarnya ini antara dua tiga surah, ya, yang menyebut tentang bagaimana besarnya ganjaran untuk orang yang bersedekah. Dan kita sentiasa ingat bahawa di dalam harta kita ada juga hak orang lain, ya, dalam rezeki yang diberi kepada kita ada juga hak orang lain. Jadi berbekalkan semangat sebegitulah, maka Salwa adalah melancarkan kempen Bakul Kasih Ramadan ini, yang alhamdulillah kita harap sedikit sebanyak dapat
memberi manfaat, ya, memberi apa ni kita kata kegembiraan dan kebahagiaan kepada golongan-golongan yang terjejas akibat COVID-19 ini, dapat meringankan beban mereka, termasuk ibu tunggal, juga anak-anak yatim, ya, dan miskin dan sebagainya. Kita kongsi sama-sama kegembiraan untuk kita menyambut Ramadan dan juga menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan tentang bakul kasih Ramadan Salwa ini, ya. Saya kembalikan kepada Puan Latifah selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Nur Izura atas penerangan yang panjang lebar mengenai Pertubuhan Salwa Malaysia dan apa juga semua projek-projek dan aktiviti yang telah kita lakukan sebelum ini. Hari ini sudah 28 Ramadan, maknanya kita sudah menjalankan kempen ini lebih daripada 28 hari. Jadi rasanya mungkin kita nak tahu juga apa perkembangan terkini bakul kita ni kan. Sudah setakat mana kutipan yang kita dapat dan ke mana kutipan ini diagih-agihkan. Sudah tentu para penyumbang kita nak sangat tahu kan. Adakah duit yang mereka infakkan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk menjawab soalan ini, saya jemput Puan Nur Aizan, Najah Nur Aizan untuk menerangkan mengenai perkembangan terkini bakul dan agihan di lapangan. Silakan Puan Nur Aizan. Terima kasih kepada Puan Ufa, moderator kita pada hari ini, juga kepada Pengurusi Salwa Malaysia, Dr. Izura. Dan alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini untuk membincangkan tentang bakul kasih Ramadan, ya. Okey, berbalik pada soalan yang dikemukakan oleh Puan Ulfa tadi, ya. Ke mana kita mengagihkan apa ni yang kutipan yang kita lakukan, ya. Okey, sedikit apa ni seperti yang katakan tadi, kita telah menjalankan kempen ini lebih daripada sebulan lah sebenarnya. Bila campur hari ini kita berpuasa 28 hari dan kita melancarkan bakul ini pada 8 April. Ya, 8 April kita telah melancarkan bakul ini dan pelancarannya telah dilakukan oleh Pengurusi Mawib Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar daripada Sungai Buloh sebenarnya. Alhamdulillah, ya. Pada masa tersebut Pengurusi Mawib Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar disahkan COVID, tapi alhamdulillah atas komitmen kita tinggi dan kuat, dia sanggup bersama kita secara online dan melancarkan program kita ni. Jadi 8 April kita telah melancarkan bakul ini di College Darul Hikmah dan pada hari itu pun sebenarnya kita telah mendapat sumbangan dari beberapa ahli korporat kita, ya. Contohnya daripada Jasa Taqwa dan beberapa penyumbang-penyumbang korporat yang lain lah, ya. Jadi alhamdulillah, ya, jika kalau kita tengok sikit, ya, Puan, berkaitan dengan objektif kita, ya, jika disebutkan tadi. Okey, antara objektif kenapa kita senario tadi diberikan oleh Dr. Izura apa tujuan tentang bakul ni, cuma saya nak berkata sikit tentang objektif, ya. Kita tengok objektif apa sebenarnya objektif kita menjalankan bakul ni. Yang pertamanya kita lihat di bulan Ramadan ni, ya, kita nak wujudkan semangat persaudaraan lah, ya, merasai juga tentang ketiadaan orang lain, ya. Mungkin kita yang orang yang bekerja, kita tidak rasa atau tidak terkesan oleh ekonomi, ya. Contohnya terutamanya orang yang punya pendapatan tetap lah, ya. Apapun dia tak terkesan, walaupun ibu datang melanda pun ujung bulan dia akaun dia masih ada, ya. Tapi kita melihat di luar sana, ataupun kita sebagai NGO, kita hampir setiap hari kita menerima sebenarnya panggilan ataupun permintaan daripada masyarakat yang terkesan memohon bantuan, ya. Jadi kita rasa sempena bulan Ramadan ni kita lagi rasa tersentuh, ya. Bila kita rasa ada orang yang di luar sana mungkin tak ada beras di rumah nak makan, ya. Jadi atas rasa persaudaraan itulah antaranya yang pertama kita nak menjalinkan semangat persaudaraan sempena kedatangan bulan Ramadan yang mulia ni. Jadi yang keduanya ialah, ya, kita nak juga bersama dengan kita sebagai NGO, ya, objektif kedua kita sebagai NGO, kita nak bekerjasama dengan lain-lain organisasi luar, contohnya seperti Pusat Zakat, ya, seperti Yayasan Taqwa, ya, ataupun badan-badan kebajikan lain untuk bersama-sama kita sama-samalah kita menghulurkan bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Dan yang ketiganya lah kita meringankan beban lah, dengan beban terutama golongan asnaf atau golongan yang kehilangan pekerjaan, kan.
Jadi kita cuba untuk membantu mereka walaupun sedikit sebenarnya. Golongan kasih kita ni penuh dengan kasih sayang ya. Jadi ketiganya untuk meringankan beban, yang kemudian keempatnya kita membantu golongan B40 yang mungkin terkesan dengan PKP lah. Jadi itu antara 4 objektif yang kita gariskan ataupun kita nak capai dalam projek bakul kasih Ramadan kita ini ya. Jadi untuk pengetahuan penonton-penonton ya, ini adalah kali pertama Salwa melancarkan atau melaksanakan bakul kasih Ramadan ini, tapi alhamdulillah dengan pengalaman sedikit ini ya, projek pertama ini telah mematangkan kita dan kita tahu sebenarnya kalau kita masa hadapan macam mana kita nak kembangkan lagi atau nak menjangkau lagi yang lebih luas ya. Jadi sekarang saya balik kepada soalan Puan Ulfa tadi berkenaan dengan setakat ini sejauh mana sudah kita bakul ini telah kita sebarkan ya. Jadi untuk pengetahuan penonton-penonton sekalian, setakat hingga hari ini ya 28 Ramadan ini kita telah menyumbangkan lebih daripada 2,600 bakul ke seluruh Malaysia. Ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Izura tadi, melalui rangkaian-rangkaian Salwa seluruh negara, kita telah melancarkan atau kita telah menyampaikan bakul ini kepada lebih daripada 2,600 keluarga lah maknanya ya. Dan ini bukan saja kepada golongan-golongan yang berada di bandar, tapi juga telah kita sampai kepada golongan-golongan di pendalaman. Contoh di Sabah. Ya, kalau kita mungkin kita bertunjukkan nanti gambarnya di Sabah. Ini contoh ya. Ini di Perak saya rasa ya, di Perak. Ini antaranya di Perak. Jadi salah-salah kita telah menziarah daripada rumah ke rumah ni ya. Sanggup pergi ke rumah, bertemu, mencari golongan asnaf yang memerlukan ya. Bukan saja kita panggil dia orang datang tempat program kita, tidak. Tapi salah-salah kita ni dengan segala upayanya cuba pergi mencari pada rumah ke rumah untuk sampai kepada asnaf itu sendiri. Tidak melalui perantaraan, tidak. Ya, kita pergi kepada orang tersebut dan kita sampaikan. Ya, ada mungkin kalau kita bertunjuk gambar, ada yang golongan asnaf yang terlantar pun kita sampai ya. Golongan terlantar yang golongan ni sebenarnya sangat memerlukan ya, dan selalunya depa ni terpinggir lah ya. Kalau NGO tak pergi cari, memang kita takkan tahu ya. Ada rupanya di kalangan-kalangan kita ini yang terlantar dan sangat memerlukan. Ini contoh makcik ni ya, terlantar ya. Dia ada suara dia cakap terima kasih kepada Salwa kerana menghulurkan bantuan kepada dia ya. Jadi kita ni rasa bila kita sampai kepada orang seperti ni, kita rasa sangat tersentuh ya. Kita rasa sangat berterima kasih kepada penyumbang ya, kerana melalui sumbangan yang diberikan penyumbang, kami yang sampaikan, Salwa yang sampaikan ya. Terima kasih pada penyumbang di luar sana yang telah membantu Salwa untuk menyampaikan sumbang ini pada golongan yang memerlukan. Ini contoh kita di Semenanjung. Tapi kalau Salwa kita di Sarawak, di Sabah, Salwa Sabah telah pergi ke pendalaman, berjumpa dengan orang asal ya, naik orang kata di Sabah tahulah kan jalannya tidak seperti Malaysia ya. Mereka ni terpaksa menaik kenderaan pacuan 4 roda masuk pada kawasan dalaman, naik bukit, turun bukit, tapi dengan hasrat, dengan hajat satu saja, dengan tujuan walaupun susah, walaupun perjalanan tu berliku, tapi dengan satu tujuan, dengan satu semangat, satu hasrat, kita nak cari golongan-golongan asalnya ya, yang mungkin tidak akan sampai kalau pada orang biasa, kecuali NGO sajalah seperti Tuhan Salwa ya. Jadi saudara kita sanggup ke pendalaman, berjumpa dengan golongan sasar kita dan menyampaikan bakul Salwa ni lah ya. Mungkin kalau kita tengok bakul ini tidak seberapa lah dari segi nilai ya, mungkin pada kita, tapi pada golongan memerlukan sebenarnya mendapat 5 kilogram beras itu pun sebenarnya sangat besar pada mereka ya. Bayangkan 5 kilogram beras tu berapa hari dia boleh makan ya. Kita beri juga dalam bakul tu selain beras, kita beri minyak masak 2 kilogram, kita beri juga tepung gandum, gula dan kumpulan-kumpulan lain lah seperti sos dan sebagainya ya. Mungkin pada kita pemberian ini tidak seberapa kan nilainya kecil, tapi pada mereka pemberian ini sangat bermakna. Dan ini sebenarnya kasih sayang yang nak Salwa tunjukkan, kasih sayang yang Salwa nak hulurkan, dan kasih sayang kita menunjukkan bahawa kita sebenarnya prihatin kepada golongan-golongan yang memerlukan ini ya. Jadi alhamdulillah setakat ni daripada 2,600 bakul itu ya, kutipan kita berjumlah lebih kurang dalam 150,000 lah ya, 150,000. Dan 3 hari berbaki ni ya, kita masih berharap dan kita berdoa malam ni malam 29 Lailatul Qadar, kita setiap hari ya Salwa berdoa mudah-mudahan hajat kita yang untuk 3,000 bakul itu akan tercapai, dan insya-Allah dengan pertolongan Allah SWT ya, dengan dermawan di luar sana yang bermurah hati,
menghulurkan kepada kami untuk kami sampaikan kepada golongan asnaf ini yang sangat memerlukan, insya-Allah sasaran kita akan tercapai. Kita harap 30 Ramadan 3,000 bakul akan dapat kita berikan kepada 3,000 asnaf, 3,000 golongan sasaran ini, insya-Allah. Kita sama-sama doakan, dan ini memang kita harapkanlah ya, sebab sebenarnya 3,000 bakul tidak cukup ya, tidak cukup berbanding dengan permintaan di luar sana. Ya, bila kita pergi kepada satu golongan asnaf, kita pergi satu tempat, kita akan jumpa lebih daripada satu atau dua orang. Ya, jadi sebab itu kita kata 30,000 ni tak cukup sebenarnya. Tapi ini adalah sasaran kita. Nah, projek kita yang pertama, jurung-jurung kali yang selalu adakan. Jadi insya-Allah ya, kita rasa 3,000 ni walaupun tidak cukup, paling kurang kita dah mulakan langkah pertama. Selalu ada mulakan langkah pertama, dan selalu rasa sangat gembira dengan sumbangan para asnaf. Alhamdulillah ya, anda mulakan kami sampaikan kepada asnaf kita lah. Itu saja dulu. Ataupun kalau kalau pengagihan bakul ni sebenarnya kita bagi pada seluruh Malaysia sebenarnya, bukan terhad pada Selangor saja. Contoh Sarawak, seluruh Malaysia, hampir seluruh negara kita bagi ya, termasuk Sarawak juga kita berikan ya. Sarawak kita berikan jumlah, kalau dari segi kuantitinya ialah Sarawak kita berikan 82 bakul ya. Dan Pulau Pinang kita berikan sehingga 307 bakul sebenarnya ya. Banyaklah juga Pulau Pinang ni ya. Kita nampak sebuah negeri yang negeri yang maju ya. Tapi kita tidak sangka ya, sebuah negeri yang maju sebenarnya di pinggiran tu ramai yang asnaf lah, ramai terkesan ya. Kalau kita nak cari sebenarnya 307 bakul tidak cukup sebenarnya. Tapi tak apa, itu sebagai permulaan kita. So itu je, dulu kita kembalikan kepada Puan Ofa. Terima kasih Puan Nur Aizan atas penerangan mengenai ke mana kita agihkan bakul-bakul kita ni dan berapa banyak sudah yang kita kutip. Ini menurut Puan Nur Aizan, kutipan kita sekarang sudah mencapai kepada 150,000. Kalau ikutkan sasaran kita, dia baru separuh lah ya, baru separuh sasaran kita. Jadi saya rasa masih ada berbaki 2 hari ini. Mungkin penyumbang-penyumbang di luar sana boleh menambah lagi amalan pahala di bulan yang mulia inilah. Jadi saya nak tanya sikit kepada Puan Nur Aizan. Apa sebenarnya expectation ataupun harapan daripada masyarakat yang Salwa temui di lapangan mengenai projek yang kita jalankan ni? Okey, Puan Ulfa. Sebenarnya kita agihkan 2,000, lebih daripada 2,600 bakul sebenarnya. Maknanya kita kalau ikut sasaran 3,000, mana kita memerlukan lebih kurang dalam 400 bakul lagi lah untuk mencapai sasaran kita ya. Mana lebih daripada separuh dah sekarang sasaran kita ya. Tapi kata-kata yang Salwa temui ya, bila Salwa berjumpa dengan golongan asnaf menyampaikan bakul ni, rata-ratanya ialah penerima dia mengucap sangat-sangat terima kasih kepada Salwa. Ya, dia orang tidak pandang pada jumlah yang kita berikan ya. Walaupun kita bagi hanya sedikit, katakan tadi kan, hanyalah 5 kilogram beras, kita bagi 2 kilogram tepung, minyak masak, 1 kilogram tepung gandum kan. Jadi sos kita bagi kan, contoh ni kita sampaikan. Tapi besar hatinya penerima itu ya, besar hati penerimanya menyebabkan kami rasa sangat tersentuh. Ya, walaupun sedikit kita beri, tetapi penghargaan, ucapan terima kasih yang bertalu-talu, penghargaan dia orang kepada kita yang memberi ni. Tengok ni, kakak ni menangis ya, menerima bakul lah. Ini contoh ya, yang tidak penerima kita yang berupaya. Ini masyarakat Rohingya pun juga kita sampaikan ya. Kita telah berikan, tengok makcik ni sangat tidak upaya ya. Tapi menerima, nak anggap bakul pun tak boleh sebenarnya kan. Tapi dia merasakan satu penghargaan yang rata-rata penerima kita asnaf ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Salwa ya, dia tidak pernah tim bantuan NGO sampai kepada mereka ya. Jadi kita rasa ini adalah sangat menyentuh hati kita lah ya, sangat menyentuh hati kita, dan kita rasa alhamdulillah kerana Allah memberikan peluang kepada Salwa untuk melakukan kerja kebajikan ini.
dan memberi peluang kepada kita untuk menyampaikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ya, sebab tu saya kata tadi, mungkin kita tidak pandang kepada jumlah yang kita berikan, tapi yang diharapkan rasa kasih sayang daripada kita, perhatian, ya, prihatin kita. Maknanya kita merasakan kewujudan mereka ini, ya, dengan menghulurkan sedikit sumbangan, tetapi doa mereka yang kita harapkan, ya, penghargaan dia orang kepada kita itu sangat menyentuh hatilah. Ya, kata-kata Salwa, maklumlah Salwa kan, bila menyampaikan ini, bila berjumpa golongan asnaf ni, air mata dia akan jatuh lah kan. Saya cakap pun bila mendengar tu rasa macam sedih lah kan. Alhamdulillah. Tapi sedih gembira lah, bukan sedih nak menangis, tidak. Tapi sedih gembira kerana kita telah berusaha dan kita diberikan izin Allah untuk melakukan kerja kebaikan sedikit ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih Puan Nur Aizan. Jadi masih ada baki lagi 2 hari. Saya nak tahulah apa kalau boleh pengerusi kita Puan Dr. Nur Izura sedikit pengharapan dan mungkin kalau ada seruan untuk para rakyat Malaysia yang berada di luar sana mengenai kempen kita ni. Baik, terima kasih Puan Ulfa, Puan Latifah Ulfa. Pertama sekali saya nak mengucapkan setinggi penghargaan, jutaan terima kasih kepada semua penyumbang yang dermawan di luar sana yang telah menyumbang untuk kita untuk kita sampaikan melalui program Bakul Kasih Ramadan ni, sebagaimana yang disebut oleh Puan Pengarah tadi, Puan Haja Aizan, anda hulurkan, kami sampaikan. Jadi kami harapkan yang semua di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian akan terus menyumbang untuk program-program sebegini, melalui kita kata menunjukkan keprihatinan kita, berkongsi kepayahan, kesusahan sesama kita. Ya, saya juga ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Puan Pengarah, Puan Haja Aizan dan juga tim beliau, ya, Barisan Jawatankuasa yang bertungkus lumus, ya, petugas penggerak Bakul Kasih Ramadan yang bertungkus lumus melaksanakan kutipan, menguruskan program ni dan menyampaikan sumbangan, dan juga terima kasih kepada Salwa di negeri-negeri, ya, Salwa di semua negeri juga yang turut menyampaikan, mengenal pasti sasaran atau penggolongan penerima yang untuk menerima sumbangan ini dan kemudian menyampaikan sumbangan-sumbangan tersebut sebagaimana kita lihat dalam foto-foto yang ditunjukkan tadi. Jadi bagi saya sumbangan pengorbanan, ya, sebagaimana disebut dalam surah As-Saff tadi ayat 10 hingga 11 tadi, bila kita menginfakkan diri, harta benda dan juga diri, ya, ini ialah menginfakkan diri, masa dan tenaga juga untuk kita membantu golongan-golongan yang memerlukan, ya. Ini juga dikatakan di jalan Allah ini ganjaran yang besar dan ianya tidak terbalas, insya-Allah. Kita doakan supaya semoga tuan-tuan dan puan-puan penyumbang dan juga penggerak yang bertungkus lumus juga menggerakkan program ini, insya-Allah akan sentiasa dirahmati Allah, dimurahkan, diluaskan pintu rezeki untuk kita, ialah untuk kita dapat kongsikan juga, ya. Dan harapan saya, harapan Salwa, ya, supaya kita semua terus menyumbang untuk kita sama-sama membantu golongan yang memerlukan di luar sana, ya. Sebagaimana yang tertera di bawah itulah, menghulur kasih, berkongsi rasa melalui Bakul Kasih Ramadan. Ya, masih ada masa untuk kita teruskan, dan walaupun selepas Ramadan berakhir nanti akan ada lagi kempen-kempen ataupun program-program bantuan prihatin sebegini, ya, bantuan ialah untuk menunjukkan keprihatinan kita kepada masyarakat sebegini. Jadi kita harapkan kita harapkan penonton di luar sana akan terus bersama menyumbang, menyokong program-program Salwa, ya. Nombor akaun juga tertera di bawah tu untuk teruskan menyumbang. Marilah kita sama-sama mengejar
ya, mengejar redha Allah melalui sumbangan keuangan kita. Kadang-kadang kita tak mampu untuk turun ke padang membantu, tetapi kita boleh membantu melalui harta benda, melalui keuangan sebegini, ya. Kerana semuanya kita kata apa, amat, sebagaimana yang disebut oleh Puan Haji Aizan tadi, amat dihargai, ya. Betul orang kata money is not everything, but everything needs money. Jadi perlu, duit tu memang perlu, walaupun kita ni tak maulah jadi materialistik, mengejar keuangan, mengejar duit sahaja, tetapi semua perkara perlukan duit. Jadi kita kena kongsikan itu. Itulah sedikit saya rasa harapan dan seruan kepada semua. Kita teruskan menyumbang, insya-Allah sebagaimana kita sebut tadi awal tadi, tidak akan jatuh miskin. Ya, itu janji Allah. Tidak akan jatuh miskin orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Ya. Terima kasih Puan Dr. Nur Izura atas seruan dan harapan kepada semua rakyat Malaysia. Jadi untuk yang terakhirnya, kita dengar kesimpulan dan harapan daripada Puan Nur Aizan mengenai kempen yang kita sedang jalankan ni. Silakan. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk yang berbaki 3 hari lagi ya, 28, 29, 30 Ramadan, dan kita akan menyambut Aidilfitri pada hari Khamis insya-Allah ya. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap menyambut hari yang mulia ini semua orang berada dalam keadaan yang gembira lah, ya, mempunyai sedikit mempunyai kecukupan untuk meraihkan hari yang berbahagia nanti. Dan saya seperti yang dikatakan oleh Dr. Izura tadi ya, kita mengharapkan semoga target kita untuk 3,000 bakul yang kita capai. Kita masih memerlukan 400 bakul lah kalau kita mencapai kepada target 3,000 bakul. Dan saya sangat optimis insya-Allah ramai pendengar-pendengar atau dermawan-dermawan di luar sana yang mendengar talk show ini, yang mendengar program berbicara ini, semoga anda semua yang mendengar bermurah hati untuk menyumbang atau menyalurkan kepada Persatuan Saluran Malaysia seperti akaun yang tertera. Semoga kami dapat menyempurnakan hajat kita semua untuk 3,000 bakul untuk pusingan pertama ini. Pusingan pertama mana tahun inilah ya. Dan kita mengharap dengan sumbangan-sumbangan anda ini kita dapat sampai kepada sasaran kita, dan insya-Allah ya, insya-Allah pada tahun hadapan kita akan sasaran kita lebih besar ya. Dengan sokongan dan dukungan anda di luar sana sebenarnya memberikan semangat pada kami semua untuk terus bekerja ya, untuk terus bekerja menyampaikan, memberi peluang kepada kami untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain ya. Dan seperti yang nyatakan bahawa kita ni sebenarnya tidak ada orang yang lebih mulia di muka bumi ini selain orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Kita tidak menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri ya. Saya bayangkan bila kita menghadap makanan berbuka puasa ya, dengan limpahan makanan di atas meja ya, dengan air yang kadang bukan sejenis ya, air panas, air sejuk dan sebagainya. Kadang-kadang kita teringat ya, adakah orang di luar sana seperti kita juga, ataupun ada golongan yang mungkin tidak ada makanan untuk makan ya, untuk berbuka. Jadi itulah sebenarnya yang menguatkan semangat kami untuk terus melakukan kerja ini. Jadi saya menyeru kita sama-sama kita membantu golongan asal di luar sana. Anda hulurkan, kami sampaikan insya-Allah ya. Insya-Allah di bulan mulia ini saya masih optimis 3 hari lagi 400 bakul kita akan capai insya-Allah ya, dengan bantuan dermawan-dermawan di luar sana. Dan kami sanggup bekerja walaupun pada hari terakhir pada 30 Ramadan nanti pun insya-Allah ya, kita akan sampaikan juga kepada golongan yang memerlukan. Ya, hari ini pun saya ingat masih ada program penyampaian bakul kasih Ramadan ini di seluruh Malaysia di tempat-tempat tertentu ya. Ada saudara-saudara kita masih lagi bergerak ya, contohnya di Perak ya, di seluruh negeri Perak ya, di Kuala Kangsar, di Berang ya, walaupun mereka sebenarnya pusatnya di Ipoh ya, tapi saudara kita sanggup turun ya, dengan rangkaian-rangkaian dia sampai sama juga seperti Pahang saya ingat semalam, walaupun pusatnya di Kuantan, tapi saudara-saudara kita sampai ke Kuala Lipis ya, sampai ke Jengker menyampaikan bantuan ya. Jadi kita sanggup melakukan itu, kita sanggup menyampaikan bakul ini kepada walaupun jauh di luar daripada kawasan penempatan kita. Insya-Allah kita akan berusaha menyampaikan kepada asnaf yang memerlukan.
Ya, kami akan pegang amanah yang tuan-tuan berikan, yang para derma berikan. InsyaAllah kita lakukan bersama. Ya, seperti kata tadi, anda hulukan dan kami akan sampaikan insyaAllah dengan izin Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih Puan Nur Aizan. Terima kasih Puan Nur Aizan. Sesungguhnya Pertubuhan Sarawak Malaysia sangat berbesar hati dengan semua sumbangan dan kepercayaan yang diberikan oleh semua pihak, seluruh rakyat Malaysia. Kita sekarang berada di zaman pandemik yang kita tak pernah terfikirkan akan terjadi kepada kita. Jadi perkara-perkara yang sedang berlaku hari ini adalah sesuatu yang di luar dugaan, sesuatu yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana orang yang masih hidup pada hari ini. Jadi ambillah kesempatan ini untuk kita berbuat baik, berusaha menambah amalan, menambah kebaikan. Semoga dengan Ramadan yang masih berbaki ini, kita boleh mengaut sebanyak mana pahala yang Allah janjikan. Bagi pihak Pertubuhan Sarawak Malaysia, saya mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri, selamat kembali kepada fitrah. Semoga dengan datangnya Aidilfitri, kita dapat melihat kembali ke dalam diri kita apa yang telah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan bermulanya 1 Ramadan, kita akan kembali kepada fitrah yang suci dan mendapat keampunan serta keredaan Allah. Sekian sahaja daripada kami di sini. InsyaAllah jika dipanjangkan umur dan murahkan rezeki, kita akan berjumpa lagi selepas ini di lain masa. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan sumbangan anda semua, walaupun tak banyak, walaupun apa yang mampu disumbangkan, itu adalah bermakna kepada penerima. Jadi saya mengambil kesempatan sebagai rakan kongsi dalam program ini untuk mengajak semua penaja di luar sana, marilah kita sentiasa mempunyai minda berkebajikan. Minda berkebajikan ini minda yang padat dan syarat dalam Al-Quranul Karim. Bila kita membaca Al-Quranul Karim daripada awal hingga akhirnya, khususnya dalam surah Al-Baqarah dan Al-Imran, dan lebih khusus lagi dalam semua surah juzuk amma, juzuk takhir, itu padat dan syarat dengan konsep kedermawaan, dengan konsep filantropi. Jadi saya menyerulah kepada setiap individu yang Allah Ta'ala anugerahkan panjang umur dan kita dapat mudah-mudahan bertemu Ramadan. Jadi kita digalakkanlah sangat supaya
menyantuni saudara-saudara kita yang tidak bernasib baik dengan memberi sumbangan supaya mereka mendapat menyambut bulan Ramadan dengan sebaiknya. Kerana orang yang memberi infak pada orang yang berpuasa itu, Allah Ta'ala akan beri sekurang-kurangnya 3 ganjaran istimewa. Jadi mudah-mudahan sumbangan kita ini akan dapat membantu seramai mungkin mereka yang memerlukan untuk mereka menikmati berbuka puasa, menikmati kegembiraan yang pertama yang akan disambung dengan kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.